Hai semua, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Untuk video kali ini, I nak kongsikan dekat korang apakah makanan travel yang paling mudah untuk kita masak ataupun untuk kita bawa sepanjang kita mengembara. So, baru-baru ni I ada tanya pendapat I punya kawan-kawan dekat Instagram apakah benda yang diorang nak tahu, and salah satu yang telah dicadangkan ialah apakah makanan yang mudah untuk dibawa travel. Pengalaman I travel, memang ada beberapa negara yang I pergi, I memang masak. Sebenarnya kalau kita nak travel, one of the best way for us to save money is by cooking, you know. Bila kita masak, kita jimat banyak sangat duit. Ada dua benda yang kita kena ambil kira untuk kita memasak di luar negara. Satu, makanan halal. Ada setengah negara susah untuk kita dapatkan makanan halal di luar. So, best if we can cook. Dan kedua ialah kos. Dari segi kos, ianya agak tinggi lah kalau kita nak makan di luar. Kalau korang masak dekat luar negara, korang kena tahu yang sebenarnya lebih jimat kalau kita bawa barang-barang kering dari Malaysia. Okay? Tapi apa-apa pun barang yang kita bawa dari Malaysia, pastikan ianya tidak melanggar apa-apa undang-undang di negara tersebut. Maksudnya korang kena check lah banyak dekat website yang korang boleh baca. So, and pastikan makanan tu ialah makanan yang kering, makanan yang telah dipaketkan, dilabelkan properly, dan bukanlah makanan basah macam fresh apple ke vegetable ke ayam hidup ke. Korang pergi travel and korang bawa makanan tersebut, pastikan korang declare di airport. It is very important sebab kalau korang tak declare, korang akan ada potensi untuk kena denda. And denda di luar negara is very very expensive, guys. So, antara makanan yang I selalu buat, yang I selalu masak ialah number one is spaghetti. Spaghetti ni you boleh buat tomato base, you boleh buat olio, okay, sama ada you nak letak ayam. Kalau you boleh cari ayam yang halal kat negara tu, then you boleh letak ayam. Tapi kalau korang tak boleh nak letak ayam pun, korang still boleh buat dia vegetarian punya pasta. Second is sandwiches, roti. Sandwich ni korang boleh buat egg sandwich, chicken sandwich. So, kalau korang nak bawa tuna daripada Malaysia pun boleh, asalkan ianya ialah tuna yang telah dilabelkan dan dipaketkan yang korang beli dekat shopping mall tu. Egg sandwich is very easy for you to get eggs overseas, and eggs can be considered as cheap. So, itu antara makanan yang mampu milik lah. And the best part about sandwiches ialah korang boleh paketkan dia, masuk dalam Tupperware elok-elok atau masuk dalam seal bag, so korang boleh bawa keluar sambil berjalan-jalan. But 3, my favourite food ketika travel ialah mihun soup ataupun soup. Because kalau kita pergi negara overseas, terutama pada waktu musim sejuk, apa yang kita mahukan sebagai seorang Melayu dan sebagai seorang Malaysia ialah sup panas pedas sedap. Kan? Sebab bagi I, kepuasan tu datang bila kita tengah sejuk-sejuk tu, kita hirup sup tu. Ya Allah, sedapnya. What I do is I always bring mihun daripada Malaysia. Sekarang ni ada mihun yang paket, dia paket macam ni, dia macam ada layer ni, satu persatu so boleh guna yang tu, ataupun korang boleh beli yang besar tu terus. Or kalau korang nak beli kat overseas pun doesn't matter, boleh juga. Ataupun apa-apa jenis mie, nak guna pasta pun boleh. Tapi for the soup, akan bawa, I punya favourite ialah Adabi punya sup Adabi. Ya Allah, sedapnya. So, I akan bawa sup Adabi pergi overseas. I akan tumis, masuk air, dan cari cili, potong cili padi, letak celery, kentang, kan. So, I think benda tu boleh menjimatkan duit I daripada I makan dekat luar, dekat overseas yang harganya satu mie ialah RM50. Terusnya ialah nasi. Okay, nasi ni very simple. I akan bawa beras biasanya daripada Malaysia. I akan bawa yang 1 kg je, the small one. Okay, that is less than RM10 je harga dia. Dan dekat sana sama ada I akan bawa bubur ataupun I akan masak nasi, goreng telur. Simple. It's very simple. I akan bawa kicap kadang-kadang. Biasanya dekat overseas ni, diorang tak ada rice cooker sebab diorang jarang makan nasi. So, we have to learn how to cook nasi secara manual dekat atas dapur. Kalau dekat overseas yang I selalu masak nasi, selain pada I goreng telur and makan simple-simple, I akan masak nasi lemak juga. And I akan bawa sambal ikan bilis daripada Malaysia. Not instant lah, I masak sendiri ke, kan.
I akan bawa dari Malaysia, I akan bawa overseas untuk I makan. Ada juga macam sekarang ni kita ada instant sambal, sambal Cik Noh dan sebagainya. So korang boleh juga bawa sambal-sambal tersebut untuk makan dengan nasi. So very simple. But recently there's one tips I tak pernah buat lagi, tapi ada satu tips daripada kawan I punya mak. She has been travelling the world. Banyak sangat tempat dia dah pergi. Dia dah pergi US, dia pergi Canada, dia dah pergi Japan, dah pergi New Zealand, dah pergi Australia dan banyak lagi. Dia kongsikan dekat I cara memasak, cara packing barang. I pernah teringat ada sekali tu I pergi rumah dia and then dia tengah packing nak pergi Canada. I nampak pack of food tau. So I tanya dia, "Aunty, ni apa benda ni?" And then dia cakap, "Oh, ini ialah sambal ikan, ada dendeng and then ada sambal ikan bilis." God knows apa lagi sambal lah. Dia, "Boleh ke kita bawa semua ni kan?" And then dia cakap sebenarnya tak ada masalah as long as you wrap it properly. So what she did was, dia masak siap-siap sambal-sambal tu and then dia masukkan dalam peti, dia masukkan dalam plastik bag, dia masukkan dalam peti. Kita kena frozenkan makanan tu at least 1 minggu sebelum kita gerak. So 1 minggu sebelum kita gerak tu, kita dah frozenkan makanan tu siap-siap. Kita wrap dia dengan surat khabar, kita wrap dia dengan bubble wrap, kita wrap dia lagi dengan surat khabar. Lepas tu barulah kita simpan dia. So dia kata sepanjang pengalaman dia travel, tak kisahlah kau punya flying time tu berapa jam pun, by the time kau sampai tempat tu makanan tu masih lagi frozen. So far dia cakap dia tak ada masalah lagi dengan mana-mana immigration, as long as you kena declare apakah makanan-makanan tersebut. Sebab I tak pernah lagi bawa sambal ikan pergi travel beribu-ribu, berjuta-juta batu keluar negara. 5 is makanan yang berdasarkan dengan tepung. Okay, tepung is very easy. You can get it anywhere in the store dekat overseas. So dia tak ada masalah dengan halal ke haram ke, insyaAllah korang boleh dapat. And korang boleh buat pancake, korang boleh buat lemping, korang boleh buat cekodok. Okay, and korang boleh makan dengan sambal ikan bilis korang tadi. And also korang boleh makan dengan sauce, maybe syrup or maybe I don't know, whatever you want to eat with. Tapi biasanya kalau kita travel ni, kita nak avoid benda yang renyah-renyah kan, supaya kita nak cepat, kita kejar masa, tapi at the same time kita pun nak jimat duit. So it is very important untuk korang ambil kira masa preparation untuk memasak tu, macam mana korang nak pack dia, malam nak makan apa. Kalau korang sejenis yang memang suka memasak, I don't think this is a problem pun sebenarnya. Tapi kalau korang jenis yang tak suka masak, mungkin korang boleh go for something simpler like sandwiches. I think maybe rasanya menu ni sesuai juga dengan camping. Cuma mungkin untuk camping korang kena consider, kalau korang hiking tu mungkin load yang korang bawa tu tak nak berat sangat. And then korang kena consider berapa lama makanan tu tahan. So thank you guys for watching. I harap video ini bermanfaat untuk semua. And don't forget to click the like button and jangan lupa share.